Aku bernama Hasan, berpangkat sarjan dari Askar Melayu. Aku ingin menceritakan serba sedikit riwayat hidupku. Assalamualaikum tuan. Saya 8191-097 Muhammad Saiful bin Salim. Saya akan menceritakan berkenaan buku Sarjan Hasan Wira Bangsa oleh Harun Johari. Umum mengetahui tentang filem Sarjan Hasan yang dilakonkan dan diarahkan oleh P. Ramlee. Namun tidak ramai yang mengetahui ia sebenarnya diangkat dari kisah benar kehidupan seorang askar Melayu yang berkhidmat dengan penuh cemerlang, berani dan bersemangat. Namun pengakhiran hidupnya dalam perkhidmatan ketenteraan dipalitkan peristiwa yang telah menutup segala sumbangannya terhadap negara, hanya kerana berusaha menjadi seorang yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Novel ini diterbitkan pada 1993 oleh DPP, terselit antara buku-buku yang dilelong oleh DPP dengan cover yang cukup buruk. Saya tidak akan beli novel ini kecuali dilelong dengan melihatkan kulitnya yang tidak langsung mengujarkan. Membaca tajuknya pun sudah menjadi masalah. Tulisan berwarna hijau dilatari warna hitam. Masalah? Bukan. Namun novel nipis 162 muka surat ini ibarat sebuah biografi, menceritakan dengan cermat satu persatu kehidupan Hasan bin Haji Osman sejak dari kecil sehinggalah perlibatannya ke dalam askar. Anak jati Negeri Sembilan ini mendapat didikan agama yang kuat, dihantar ke sekolah pondok sehinggalah pengajiannya terhenti akibat pendudukan Jepun di tanah Melayu. Seperkara yang menarik, beliau belajar agama di Negeri Sembilan juga, bukannya menuntut di Indonesia atau mengembara hingga ke Mekah seperti mana yang sering berlaku ketika itu. Lalu boleh dikatakan bahawa Kapten Hasan adalah produk tempatan yang asli. Keadaan yang mendesak ketika pendudukan Jepun membuatkan Hasan berkahwin dengan pilihan keluarga bagi mengelakkan diri dihantar membina landasan kereta api maut. Diceritakan juga tentang gerakan Force 136, perjuangan MPAJA serta Bintang 3 yang bermaharajalela sebelum British kembali memerintah selepas Jepun menyerah. Dalam masa 14 hari sebelum DMA kembali ke Melaya, dua peristiwa besar menimpa Hasan. Seluruh ahli keluarga Hasan termasuk isteri dan ibu mentuanya dibunuh oleh komunis yang ketika itu terdesak mencari makanan dan uang bagi meneruskan perjuangan mereka. Hasan yang tidak bersama keluarganya ketika itu merasa amat sedih. Ini diikuti penangkapan datuknya, seorang penghulu oleh Bintang 3. Dua peristiwa ini menyamarakkan lagi kemarahan Hasan sehingga dia berazam mahu menuntut keadilan. Ada satu peristiwa menarik pada petang penangkapan datuknya. Hasan bersama dua saudaranya pergi ke kampung Bukit Katil menaiki basikal untuk menuntut ilmu pertahankan diri dan kebatinan dari seorang guru yang terkenal di sana. Selepas seminggu, mereka kembali dan bersama-sama penduduk kampung. Mereka berkumpul beramai-ramai di masjid berzikir. Tidak jelas apa yang mereka lakukan, tetapi tindakan ini menyebabkan komunis ditimpa ketakutan. Ada yang nampak parang terbang ke arah mereka, diikuti beberapa peristiwa lain yang pelik dan menakjubkan. Datuknya dibebaskan sejurus selepas itu.
hasil dari ketakutan anggota komunis. Tindakan ini menyebabkan saya mencari buku 1515 karya Faisal Tehrani, Tun Nyemah Mulia, berjuang menentang Feringgi. Dengan keadaan begitu juga, terapung di udara, terbang dari pucuk kelapa ke pucuk kelapa, tubuh kalis peluru, bantuan jin-jin Islam memahami pengertian syahid, melompat, bertingkah, mengacu keris dan macam-macam lagi sambil mulut tidak henti membaca ayat suci Al-Quran biarpun sedang menghunus keris. Andainya semua atau sedikit dari kita seperti Nyemah Mulia, tidak akan dijajah sebegitu lama. Subhanallah. Kembali kepada novel kecil ini, Hasan kemudian memasuki dunia ketenteraan dalam pemilihan kedua. Ketika itu British sedang membangunkan angkatan tentera menggunakan tenaga anak tempatan. Pemilihan baru dilakukan selepas melihat berkurangnya anggota yang ada selepas perang. Hasan terpilih menjalani latihan asas dan diserapkan dalam markas company. Maka Hasan secara rasmi menjadi seorang askar. Diceritakan bagaimana Hasan dengan begitu berani berdepan dengan komunis tanpa sebarang ketakutan dan keraguan. Padanya hanya Allah yang ditakutinya. Beliau tidak meninggalkan solat biarpun di dalam hutan dan sering mengepali pasukannya melakukan rondaan, mengejar komunis mahupun berdepan secara sendiri dengan komunis. Banyak cerita yang menunjukkan keberanian Hasan yang tanpa getar menghampiri mereka biarpun dihujani peluru. Ada yang mengatakan Hasan kebal dari sebarang peluru. Apabila melihat kembali perjuangan Nyemah Mulia, saya tidak nafikan hal ini. Ketakutan ilmu agama dalam diri membantu mereka berkeadaan sedemikian. Malah komunis turut gerun bila mendengarkan Hasan ditugaskan ke satu tempat, kerana tahu nyawa mereka pasti berakhir. Hingga kan komunis pernah mengepung rumahnya untuk menangkap dan membunuh, tetapi gagal kerana mereka tersilap rumah. Biarpun segala perancangan rapi telah dilakukan, malah seorang anggota wanita yang cantik dihantar berpura-pura menyerah diri dan insaf dalam tahanan bagi menggoda Hasan. Komunis percaya dengan cara ini iman Hasan akan luntur, lalu melemahkan keberaniannya berjuang. Begitu takutnya mereka terhadap Hasan, namun perkara sebaliknya berlaku. Gadis itu terpikat pula dengan sifat hulur Hasan dalam berjuang, menyebabkan gadis itu mempengaruhi rakan-rakannya untuk menyerah diri, kemudian berkahwin dengan pemuda pilihan. Ini merupakan satu kegemilangan psikologi buat Hasan. Keberanian ini menarik minat P.Ramlee untuk mengangkat perjuangan Hasan di layar perak. Asalnya ia merupakan skrip drama pentas yang ditulis oleh Hasan sebagai hiburan ringan kepada para askar. Skrip ini lebih merupakan kepada riwayat hidupnya. Drama pentas ini mendapat sambutan hangat dan liputan media pada tahun 1955. P.Ramlee tertarik lalu menghubungi Hasan, meneliti skrip lalu menyampaikan hasrat memfilmkan. Oleh kerana itu masih darurat, P.Ramlee berpendapat adalah lebih baik jika skrip diubah kerana khuatir penayaannya disabotas oleh komunis yang masih menggugat ketika itu. Filem itu kemudiannya dinamakan Sarjan Hasan. Beliau diberikan sedikit sumbangan atas penayangan filem tersebut. Ada satu peristiwa yang menarik menjelang kemerdekaan negara yang tidak pernah diceritakan di mana-mana terbitan. 10 hari sebelum menyambut kemerdekaan, Hasan yang berpangkat Lieutenant ketika itu memimpin pasukannya
membuatkan tinjauan dan pemerhatian di ladang getah waterfall Rawang. Biarpun telah diberitahu keadaan memuaskan, beliau tidak berpuas hati, seolah-olah gerak hatinya memberitahu akan ada perkara yang tidak dijangkakan akan berlaku. Hasil strategi yang dipasang serta sikap berhati-hati terhadap intipan 3 pengganas dibunuh. Rupa-rupanya mereka sedang merancangkan satu perbincangan dengan 35 ketua pengganas seluruh Malaya yang menyamar sebagai penoreh untuk membunuh semua pemimpin negara ketika majlis sambutan kemerdekaan. Malangnya 35 ketua pengganas yang menyamar itu sempat melarikan diri. Tambahan pula, mereka menyamar sebagai penoreh getah dan langsung tidak disangka mereka adalah komunis. Jika tidak, mereka semuanya pasti mati terbunuh. Hasil tindakan ini disusuli dengan gerakan serta serbuan di daerah Rawang bagi menangkap mereka yang disyaki terlibat. Dengan itu, lumpuhlah rancangan komunis bagi menggagalkan sambutan Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Hasan beberapa kali dianugerahkan penghormatan kerana keberanian berjuang. Beliau dinaikkan pangkat satu demi satu dan menjadi terkenal di kalangan pemimpin negara. Tahap disiplin yang tinggi serta kepatuhan terhadap Sultan menjadikan Hasan seorang anggota tentera yang amat digeruni. Malangnya sikap ini tidak dicontohi oleh anggota yang lain. Dia melaporkan kepada pegawai atasannya atas kelakuan seorang pegawai kanan berpangkat meja yang langsung tidak disebutkan namanya, membawa seorang wanita bukan muhrim ke bilik bujang pada waktu malam. Tindakan ini memerangkap Hasan. Apabila dia dipandang serong, ditukarkan lalu diarahkan bekerja di bawah pentadbiran pegawai kanan yang berpangkat meja itu, yang menjadi ketua company, sekaligus menimbulkan pengeseran peribadi antara mereka. Akibat permohonan Hasan untuk menyambung perkhidmatannya ditolak oleh ketua company-nya itu sebagai usaha membalas dendam, sekaligus menyebabkan Hasan yang berkhidmat selama 16 tahun tidak layak menerima pencen biarpun dia masih lagi berjuang. Satu pengakhiran yang cukup memalukan bagi seorang yang telah banyak berkhidmat dan berbakti kepada tanah air. Seterusnya, Hasan berusaha memohon secara rasmi dari Tun Razak yang mengenalinya dan dipanggil berkhidmat sepenuh masa dalam askar wataniah berpangkat kapten. Selepas bersara, beliau menjalankan perniagaan sendiri dan aktif dalam UMNO. Beliau meninggal dunia pada 30 April 1991. Begitulah kisah seorang perjuang yang jarang-jarang sekali dibukukan. Sayangnya novel kecil ini dibukukan dalam keadaan yang tidak begitu menarik. Alangkah baik jika DPP berusaha menaik taraf novel ini menjadi sebuah biografi yang menarik bagi tatapan generasi yang tidak mengerti erti perjuangan. Tambahan pula, ia turut mengimpunkan banyak gambar kenangan Kapten Hasan dalam perkhidmatan. Gaya penulisannya juga teratur dan saya pasti terhasil dari penyelidikan yang mendalam. Semoga usaha berterusan kepada novel ini supaya tidak tamat menjadi bahan lelongan sahaja. Sekian daripada saya. Terima kasih. Dengar sini kawan-kawanku sekampung. Aku berharap janganlah hendaknya ada lagi manusia yang seperti ini di tanah air kita. Kerana manusia yang seperti inilah yang akan merusakkan keturunan kita. Ya, memang bangsa kita masih muda dan masih lemah. Aku tak peduli itu semua. Harapanku hanyalah kita sama bangsa bersatu padulah hendaknya. Tuhan selamatkan Hasan.